Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 5 akan menerangkan tentang masyarakat barat ataupun masyarakat Kristian. Sebelum kami mulakan pembentangan kami, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami. Yang pertama, Mahfuzah binti Zaidi. Yang kedua, Muhammad Arif Sufi bin Suhaimi. Yang ketiga, Najmi Nadia binti Muhammad Hafiz. Yang keempat, Nur Alia Hanis binti Muhammad Fazli. Yang kelima, Nur Amirah binti Husin. Dan yang keenam, Syafiqah binti Alias. Pertama sekali, saya akan membentangkan tentang pengenalan kepada agama Kristian, yang ini latar belakang kepada agama Kristian. Kristian adalah agama terbesar di dalam dunia dengan kira-kira 2.2 bilion penganut. Kebanyakan orang Kristian mempercayai bahawa Jesus adalah anak Allah, Tuhan sepenuhnya dan manusia sepenuhnya, dan penyelamat umat manusia seperti yang dinobatkan dalam Perjanjian Lama. Dalam pada itu, orang Kristian merujuk kepada Isa sebagai Kristus atau Masias. 3 kumpulan terbesar dalam agama Kristian adalah Gereja Roman Katolik, Gereja Ortodoks dan pelbagai mazhab Protestan. Roman Katolik dan Ortodoks Timur berpecah daripada satu sama lain dalam perpecahan abad ke-11, dan Protestan muncul semasa Reformasi abad ke-16, iaitu perpecahan daripada Gereja Roman Katolik. Terdapat beberapa agama Kristian yang masih diamalkan oleh penganut agama Kristian. Yang pertama adalah pembaptisan. Pembaptisan adalah upacara Kristian, yakni kemasukan dan penerimaan, dan upacara ini sentiasa berkait dengan penggunaan air di dalam gereja, dan juga terdapat tradisi masing-masing dalam sesetengah gereja. Kanun Injil telah melaporkan bahawa Isa telah dibaptiskan dalam peristiwa sejarah dengan tahap kepastian yang boleh diyakini. Dalam beberapa tradisi, pembaptisan juga dikenali sebagai suatu upacara, tetapi terdapat pendapat yang mengatakan ia dihaskan untuk pembaptisan bayi yang baru lahir sahaja. Selain itu, Ekaristi juga merupakan adat Kristian yang bermaksud sebagai penjamuan suci, Holy Communion, Sakramen Altar, Sakramen Maha Kudus, penjamuan Tuhan dan sebagainya. Ia adalah sakramen Kristian atau ordinan. Ia dilakukan kembali kepada arahan Isa kepada penjamuan akhir seperti yang dicatatkan di dalam beberapa buku Perjanjian Baru, yang pengikut-pengikutnya melakukan peringatan kepadanya apabila dia memberikan roti kepada pengikut-pengikutnya dan berkata, "Ini adalah badan saya," dan memberikan mereka wain, dan sekali lagi berkata, "Ini adalah darah saya." Terdapat tafsiran yang berbeza mengenai kepentingan Ekaristi, dan menurut Encyclopedia Britannica, terdapat lebih daripada satu konsensus di kalangan orang Kristian tentang maksud Ekaristi, dan muncul pelbagai perbahasan pengakuan atas dasar suci, kesan Ekaristi dan naungan yang benar di mana ia boleh diraikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahfuzah binti Zaidi dan saya akan menerangkan tentang maksud love, forgive dan respect. Yang pertama, love. Love dari sudut bahasa adalah kasih sayang yang timbul dalam diri menurut Kamus Dewan Bahasa. Ia berasal daripada perkataan Greek dengan erti kata eros atau agape. Ia adalah luahan emosi yang menggambarkan perasaan kasih sayang terhadap sesuatu. Berdasarkan etika Kristian atau Barat, mereka menitik beratkan unsur kasih sayang atau love antara sesama manusia. Ajaran asasnya adalah mencintai Tuhan dengan sepenuh hati dan mencintai jiran seperti diri sendiri. Yang kedua adalah respect. Respect atau hormat adalah perbuatan yang menunjukkan rasa khidmat atau takzim terhadap seseorang. Respect dalam bahasa Inggeris adalah daripada istilah Latin respectrum yang bermaksud lihat kembali. Contohnya, anda bertemu dengan seseorang buat kali pertama dan anda menimbang sifat-sifatnya. Setelah itu, barulah perasaan hormat akan hadir. Yang ketiga dan terakhir adalah forgive. Forgive atau memaafkan adalah perbuatan yang menurunkan respon negatif dan meningkatkan respon positif terhadap seseorang yang melakukan kesalahan. Forgive dalam aspek individu disebut sebagai self-forgiveness, dan jika berlaku pemaafan dengan orang lain, dipanggil other forgiveness.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiqah binti Alias. Saya akan menerangkan tentang huraian dan contoh bagi kasih sayang. Pertama, kasih sayang bagi pandangan penganut agama Kristian adalah mereka perlu menerapkan dalam diri mereka bahawa setiap apa yang dilakukan mesti datang daripada hati yang ikhlas, kerana mereka percaya bahawa perbuatan yang baik dibalas dengan baik, manakala perbuatan yang buruk akan dibalas dengan buruk. Selain itu, penganut agama Kristen juga menitikberatkan unsur kasih sayang dan belas kasihan antara sesama manusia, di mana ia dapat dilihat dari segi tindakan, perintah, pilihan dan juga komitmen. Seterusnya, bagi penganut agama Kristian, mereka sepatutnya dikenali sebagai orang yang mempunyai penuh kasih sayang kerana Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Sebagaimana yang disebut dalam Alkitab bahawa kasihanilah sesama manusia seperti mana itu adalah dirimu. Antara contoh kasih sayang ialah menghormati orang tua, menolong orang dalam keadaan susah, menghormati guru, menziarahi ahli keluarga atau rakan yang sakit, menjaga percakapan agar tidak menyakiti perasaan orang lain, dan banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najmi Nada binti Muhammad Hafiz dan saya akan membentangkan tentang nilai hormat dan juga nilai kemaafan. Nilai hormat. Dalam konteks Kristian, semua penganut Kristian haruslah memahami agama lain agar wujudnya rasa hormat, menolak sangka buruk dan juga supaya dapat mengenali agama lain. Dalam agama Kristian terdapat sistem yang merangkumi The Ten Commandments yang mempunyai 10 nilai moral yang mesti dihayati oleh semua penganut Kristian. Menghormati kedua ibu bapa menjadi sebahagian daripada sistem ini. Agama Kristian amat menekankan nilai hormat ini, terutamanya hormat kepada kedua ibu bapa. Perkara ini dapat dibuktikan di dalam Leviticus 19 ayat yang ketiga yang menyuruh umatnya untuk menghormati ibu bapa serta para sahabat. Selain itu, mereka juga diajar untuk mengamalkan konsep hormat menghormati sesama manusia supaya dapat mewujudkan perpaduan dan keharmonian yang berkekalan. Hal ini dapat dilihat melalui 1 Peter 2 ayat yang ke-17 iaitu hormatkanlah sekalian orang, kasihlah akan segala saudara, takutilah akan Tuhan, hormatkanlah raja. Okay, di dalam ayat itu kita dapat lihat ia menekankan tentang manusia perlu menghormati sesama manusia. Contoh hormat ialah hormat kepada Tuhan, hormat kepada kedua ibu bapa, hormat sesama manusia dan banyak lagi. Nilai yang terakhir ialah kemaafan atau forgive. Kemaafan ialah proses melegakan perasaan kesal atau kemarahan terhadap orang lain atas kesalahan atau kesilapan yang telah dilakukan. Menurut agama Kristian, kemaafan adalah suatu proses yang berterusan. Perkara ini dapat dibuktikan melalui Gospel of Matthew 18 iaitu ayat 21 hingga 22 yang membahaskan tentang manusia haruslah meminta maaf dan memaafkan orang lain. Selain itu, agama Kristian juga menyuruh umatnya untuk maafkan orang lain untuk mendapat kemaafan dari Tuhan. Hal ini dapat dilihat di dalam Gospel of Matthew 6 ayat 14 hingga 15. Seperti berikut iaitu, jika kamu memaafkan orang yang telah berbuat dosa terhadap kamu, Tuhan kamu akan memaafkan kamu. Tetapi jika kamu tidak memaafkan dosa mereka terhadap kamu, maka Tuhan kamu tidak akan memaafkan kamu. Dalam ayat tersebut, kita dapat lihat bahawa ia menekankan setiap penganut agama Kristian perlulah sentiasa memaafkan antara satu sama lain untuk mendapatkan kemaafan dari Tuhan. Contoh kemaafan ialah mohon keampunan dari Tuhan, meminta maaf jika melakukan kesalahan, memaafkan orang yang membuat salah terhadap kita dan banyak lagi. Oleh itu, penganut agama Kristian perlulah sentiasa meminta maaf dan memaafkan orang lain agar mereka juga diampunkan dosanya oleh Tuhan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amira Putih Hussein akan membentangkan mengenai perbezaan konsep
dalam agama Kristian dan Islam. Terdapat beberapa perbezaan, antaranya dari segi love, forgive, ekonomi dan institusi keagamaan. Menurut pandangan Kristian, konsep kasih sayang terbagi kepada 4. Yang pertama, cinta adalah perintah. Menurut surat Yohanes kedua 1:6a, Tuhan memerintahkan mereka supaya saling mengasihi. Maksud di sini adalah Tuhan mahu manusia mengasihi antara satu sama lain terlebih dahulu tanpa perlu diperintahkan. Yang kedua, cinta adalah pilihan. Sekiranya manusia bertindak untuk mengejar sesuatu perkara, itu bererti dia membuat pilihan. Begitulah juga dengan keadaannya dengan cinta. Yang ketiga, cinta adalah perbuatan. Cinta mesti dibuktikan dengan tindakan atau perbuatan. Sebagai contoh, setiap hari Tuhan memberi peluang supaya manusia dapat menunjukkan kasih sayang mereka kepada semua orang di sekelilingnya. Cinta adalah komitmen. Sekiranya manusia komited untuk mengasihi dan terus mengasihi orang lain, maka cinta yang mereka miliki adalah satu dengan cinta Tuhan. Menurut pandangan Islam pula, konsep kasih sayang terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta yang teragung bagi seorang Muslim adalah hubungan cinta seseorang sebagai hamba kepada penciptanya, iaitu Allah. Mencintai Allah Subhanahu Wa Taala adalah ibadah wajib serta salah satu realisasi tauhid. Yang kedua, cinta kepada manusia. Cinta terhadap manusia tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah. Rasa cinta terhadap manusia mampu mewujudkan dengan adanya keadilan dan persamaan darjat. Yang ketiga, cinta kepada alam sekitar. Alam sekitar adalah meliputi segala hidupan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling manusia seperti udara, air dan haiwan. Perbezaan yang kedua adalah dari segi forgive. Taubat menjadi kaedah utama proses penyucian jiwa dalam ajaran Kristian dan Islam untuk mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Yang pertama, setiap individu yang menganut agama Kristian hanya akan bebas daripada dosa yang diwarisi dan dosa sendiri dengan bertaubat melalui kaedah dan proses yang ditetapkan oleh gereja. Sebaliknya, hukum taubat dalam Islam menjadi wajib disebabkan dosa yang dilakukan sendiri oleh setiap individu tanpa membebankan dosa orang lain. Yang ketiga adalah ciri-ciri taubat menurut aliran Katolik merupakan integrasi antara tindakan spiritual dan praktikal materi. Hal ini berbeza dengan ciri-ciri taubat di dalam Islam yang menekankan keikhlasan dan dalam bertaubat semata-mata kerana Allah SWT serta berazam tidak mengulangi semula dosa-dosa tersebut. Perbezaan yang ketiga adalah dari segi ekonomi. Menurut pandangan barat, kebebasan memiliki harta persendirian adalah secara bebas dan terbuka. Manakala ekonomi Islam dijalankan secara adil dan seksama, iaitu nikmat yang digunakan Allah digunakan untuk masyarakat, bukan hanya untuk individu. Perbezaan yang terakhir adalah dari segi institusi keagamaan. Gereja sebagai tempat berkumpul. Orang Kristian percaya gereja mempunyai fungsi dan tujuan yang pada dasarnya adalah proses untuk mewartakan kerajaan Tuhan kepada orang-orang di dunia. Salah satu fungsi gereja adalah mengadakan struktur pemujaan yang melibatkan umat dan hamba Tuhan seperti paderi, misdinar dan sebagainya. Manakala masjid adalah tempat beribadah bagi umat Islam yang mempunyai banyak fungsi. Salah satunya adalah sebagai tempat pendidikan. Di masjid terdapat banyak aktiviti untuk menambahkan pengetahuan seperti berdakwah atau menyampaikan ceramah dan tazkirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ali Hanis akan membentangkan kesimpulan bagi tajuk ini. Apa yang dapat saya simpulkan daripada beberapa elemen yang telah dibincangkan oleh rakan-rakan saya, konsep love iaitu kasih sayang, forgive ataupun kemaafan, dan respect iaitu hormat merupakan aspek yang sangat penting yang diterapkan dalam budaya barat atau Kristian. Sebagaimana yang telah dibentangkan oleh Mahfuzah, berdasarkan etika barat dan ajaran Kristian, mereka sangat menitik beratkan unsur kasih sayang antara sesama manusia. Ajaran asasnya adalah untuk mencintai Tuhan dengan sepenuh hati,
dan mencintai jiran seperti mencintai diri sendiri. Seterusnya, sikap atau tindakan menghormati orang lain bukanlah dilakukan oleh kerana mereka benar atau mereka salah, tetapi kerana manusia sudah dipupuk sejak dahulu lagi untuk menghormati antara satu sama lain tanpa perbezaan jantina, bangsa, warna kulit, pemikiran dan juga status. Seterusnya, forgive atau kemaafan pula adalah proses melegakan perasaan kesal atau kemarahan terhadap orang lain atas kesalahan atau kesilapan yang telah dilakukan. Dalam agama Kristian, manusia haruslah meminta maaf dan memaafkan sesama manusia. Seterusnya, daripada apa yang telah dibentangkan oleh Amira sebentar tadi, terdapat beberapa perbezaan dalam konsep love, forgive dan respect ini di antara agama Kristian dan Islam. Antaranya ialah konsep love ataupun kasih sayang dalam agama Kristian terbagi kepada 4, iaitu cinta adalah perintah, pilihan, perbuatan dan juga komitmen. Manakala menurut ajaran Islam pula, konsep kasih sayang terbagi kepada 3, iaitu cinta kepada Allah, cinta kepada manusia dan juga cinta kepada alam sekitar. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.